Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi dalam seri perkongsian mengenai exam SPA, dan pada kali ini kita akan fokus kepada exam yang akan diadakan pada 19 Ogos nanti, iaitu exam penolong juruaudit grade grade LW29. Okay, terlalu banyak exam saya terlupa grade dia. Okay, exam penolong juruaudit grade W29. Okey. Seperti biasa, exam ini akan diadakan pada 19 Ogos tahun 2021 ini, dan ada 2 section. Okey. Tahniah saya ucapkan kepada anda kerana terpilih daripada ribuan calon yang memohon. Okay, anda terpilih, anda salah seorang yang terpilih untuk menduduki exam ini. Okey, bukan senang nak dapat panggilan exam Okay, exam ini kali terakhir diadakan pada tahun 2019 yang lalu, dan tahun ini setelah 2 tahun, setahun menyepi, dia buat balik exam penolong juruaudit grade W29. So boleh dikatakan pihak SPA buat ambilan setiap 2 tahun untuk jawatan ini. So pastikan anda buat persiapan exam dengan rapi, dengan baik. Kalau tak, anda kena tunggu lagi 2 tahun untuk menduduki exam yang sama. Okay, alright. Nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kerjaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Okay, untuk beritahu anda, channel Empire Kerjaya ini banyak menghasilkan video-video untuk bantu anda calon exam SPA untuk buat persiapan exam yang baik, dengan faham, dengan jelas apa soalan yang ditanya. Selain itu, kita juga banyak menghasilkan video-video untuk temuduga, tips pemilihan kerja, tips penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okey? Butang tu hanya percuma. Okay, anda tak perlu nak bayar apa. Just klik dan klik butang loceng tu. InsyaAllah anda akan dapat sesuatu daripada perkongsian dalam channel ini. Okey? Alright. Right, dah ready untuk penerangan mengenai exam penolong juruaudit grade W29. Okey, jom. Okey, exam penolong juruaudit grade W29. Okey, seperti yang saya tahu tadi, exam ini akan diadakan pada 19 Ogos tahun 2021 bermula jam 2 petang hingga jam 3 petang. Dia akan ada 2 section, iaitu section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Kesemua section ini adalah dalam bentuk objektif. So anda tak perlu nak hantar jalan pengiraan, tak perlu nak tulis essay dan sebagainya. Okay? So pastikan anda buat pilihan yang betul, A, B, C atau D, dan terus submit. Okey, dalam video pada kali ini saya hanya akan fokus mengenai section A terlebih dahulu. Sebab saya tak masukkan kedua-dua section dalam satu video adalah sebab nanti video ini akan jadi terlalu panjang dan nanti anda akan rasa bosan dan akan anda skip dan tutup, tak tengok sampai habis. Nak akan terlepas info-info penting yang akan saya kongsikan. Okay, so that's why saya pecahkan video ini kepada 2 bahagian, section A dan juga section B. Okay, sebelum saya teruskan, saya mohon kepada anda supaya jangan skip ataupun jangan tutup video ini sebelum habis, supaya anda tidak terlepas banyak info yang akan saya kongsikan kepada anda. Orang yang lulus adalah orang yang dengar penjelasan dan orang yang faham dengan sejelas-jelasnya apa bentuk soalan exam yang sebenar nanti. Okey, jelas so pastikan jangan skip ataupun jangan tutup video ini sebelum tamat. Okey, alright, jom saya teruskan. Okey, section A, exam penolong juruaudit grade W29. Okey, daripada 20 soalan ini, dia terpecah kepada 4 pecahan. Okey, pecahan yang pertama adalah berbentuk penyelesaian masalah.
di mana anda mungkin akan diberi satu artikel ataupun satu pernyataan masalah pendek sebegini, ataupun bagi-bagi juga satu gambar rajah ataupun satu jadual dan sebagainya, dan minta anda untuk selesaikan masalah yang dikemukakan, yang diberikan. So anda perlu pantas menangkap isi-isi penting yang ada dalam petikan yang diberikan. Kalau anda lihat dalam contoh soalan ini, okey, dia tanya berapa ekor binatang peliharaan. So anda perlu pantas tangkap isi-isi penting yang ada dalam petikan. Okey, dalam contoh ini anda boleh terus tangkap kambing, ayam, arnab dan lembu, dan cuba congak berapa ekor mereka, berapa bilangan mereka melalui bilangan kaki yang diberikan. Okay, so pecahan yang pertama ini tidak memerlukan anda untuk menekan kalkulator, dan biasanya untuk pecahan yang pertama ini ada 2 hingga 3 soalan dalam exam. Okay, so anda perlu sentiasa buat latihan untuk meningkatkan kemahiran anda, seterusnya membantu anda untuk lebih pantas menjawab soalan sebegini. Alright? Okay. Kemudian, untuk pecahan yang kedua. Okay, pecahan kedua adalah menginterpretasi data. Okay, di mana anda akan diberi satu jadual, graf, plot dan sebagainya, dan minta anda untuk analisa data yang diberikan. Okay, pecahan yang kedua ini juga tidak memerlukan anda untuk tekan kalkulator, dan dia ada sebanyak 2 hingga 3 soalan dalam exam nanti. Okay, so pecahan pertama dan pecahan yang kedua ni bagi saya lah dia agak mudah, dan anda boleh selesaikan dalam masa yang cepat. Okay, dan seterusnya pecahan yang ketiga. Pecahan ketiga ini dia berbentuk soalan matematik dan lebih menguji asas matematik anda. Dia akan memberi sedikit masalah jika anda kurang mahir dalam matematik, ataupun anda sudah lupa, ataupun anda dah lama tinggalkan pengiraan dalam matematik kan. So ini akan memberi sedikit masalah kepada anda. Tapi kalau anda umur sekarang, anda sudah mula buat latihan untuk refresh kembali anda punya kemahiran dalam matematik tu, insya-Allah anda tidak akan ada masalah untuk menjawab pecahan yang ketiga ini. Antara soalan yang biasa ditanya dalam pecahan yang ketiga inilah pengiraan kecerunan, kira halaju, kira isi padu, kira mean, median, mode dan sebagainya. Okay, so pastikan anda terus buat latihan ataupun buka balik buku-buku PMR, buku-buku SPM, dan cuba buat latihan berulang kali untuk meningkatkan kembali kemahiran anda. Okay, boleh Okay, sebelum saya teruskan, saya terlupa beritahu tadi, anda tak perlu nak tulis, tak perlu nak salin slide ini, sebab slide ini anda boleh download dengan klik link yang saya tinggalkan di bawah video ini di ruangan description. Okay, so anda sekarang just perlu dengar dan beri perhatian setiap perkataan, setiap penerangan yang saya berikan. Okay, just fokus dengar dulu. Nanti lepas tengok video ni, anda boleh terus download. Boleh Okay, itu pecahan yang ketiga mengenai soalan matematik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pemerhatian ataupun IQ test. IQ test. So ini memang akan memberi masalah kepada ramai calon, terutamanya kepada anda yang tak biasa menjawab soalan-soalan berbentuk IQ test. Okay, dan pecahan keempat ini adalah antara yang terbanyak dalam exam nanti. Dia akan ada 5 hingga 6 soalan just untuk section ataupun pecahan keempat ini. So anda perlu banyak buat latihan mengenai IQ test ini, supaya nanti semasa exam anda tak buang terlalu banyak masa, dan seterusnya menyebabkan anda tak sempat nak jawab
kesemua 20 soalan yang ada dalam section A. Okay, boleh Okay, saya harap penerangan saya untuk keempat-empat pecahan yang ada dalam section A ini anda boleh tangkap dan anda boleh terus buat tindakan dengan cari berbagai bentuk soalan untuk anda buat latihan. Okay, baik, seterusnya. Ini adalah merupakan antara topik popular untuk section A. So, beri lebih perhatian mengenai operasi pecah ringkas, peratus kenaikan, peratus keuntungan, conversion pecahan ke peratus ke pecahan, kira hal laju, persamaan linear, kecerunan, bentuk piawai, algebra, isi padu, mean, median dan mode. Okey, beri lebih perhatian kepada 10 topik yang saya beri ini sebab ini antara topik yang sentiasa ditanya dalam section A ini untuk pecahan yang ketiga, iaitu soalan matematik ataupun logik matematik. Okey, boleh Okey, buka balik buku-buku SPM, buku-buku PMR, apa sekarang ni buku PT3 kan. Cuba buat kembali, cuba tengok balik dia punya formula macam mana nak kira isi padu kuboid, isi padu lah, isi silinder kan, dan kira apa peratus kenaikan, kira hal laju dan sebagainya. Okey. Alright. Okey. Kalau anda belum lagi join channel Telegram khas untuk calon exam penolong juru audit grade W29, saya cadangkan supaya anda join sekarang untuk tidak terlepas tips dan juga contoh-contoh soalan terbaru yang akan saya kongsikan kepada anda. So just pergi ke link ini yang saya ada tinggalkan di ruangan description. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh klik link ini yang saya juga tinggalkan di bahagian description, di mana anda akan dapat tips dan juga contoh soalan yang sama melalui email. Okay, so anda boleh pilih sama ada nak join Telegram ataupun nak join email ataupun nak join dua-dua pun tak ada masalah. Okay, lagi bagus. Okay, lagi bagus sebab mungkin anda terlepas info-info penting yang akan saya kongsikan. Alright, saya harap anda jelas, jelas dengan sejelas-jelasnya mengenai section A ini. Namun kalau anda masih lagi tak faham, masih lagi blur, masih lagi tak tahu nak buat apa, anda boleh terus tanya di ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan menjawab semua soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okay, saya harap setiap perkongsian saya ini anda boleh dapat sesuatu dan terus buat tindakan untuk cari seberapa banyak soalan latihan yang boleh, cari nota dan sebagainya, buat latihan. Okay, masa panjang lagi kan, exam anda nanti 19 Ogos. So masih ada cukup masa untuk anda buat latihan ataupun buat ulang kaji untuk setiap topik yang selalu ditanya dalam section A ini. Okay, boleh Right. Okay, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Tunggu video mengenai section B yang mungkin saya akan keluarkan esok ataupun lusa. Okay, sekarang fokus dulu untuk section A. InsyaAllah anda akan dapat lulus dalam exam 19 Ogos nanti. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.